Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita lihat dahulu keputusan perlawanan Liga Perdana Inggeris. West Ham United menang 2-1 ke atas pasukan Luton Town. Sheffield seri 2 sama dengan pasukan Everton. Brentford juga seri 2 sama dengan pasukan Bournemouth. Burnley tewas 2-5 kepada pasukan Spurs. Chelsea tewas tipis 1-0 kepada pasukan Forest. Manchester City menang besar 5-1 ke atas pasukan Fulham. Brighton menang mudah 3-1 ke atas pasukan Newcastle United. Dan berikut adalah kedudukan semasa Liga Perdana Inggeris. Kita mulakan dahulu dengan perkembangan bola sepak tempatan. Malaysia lakukan analisis khas kaji kekuatan pasukan Syria. Persiapan para pemain Malaysia untuk berdepan dua lawan yang lebih kuat pada musim ini berterusan apabila mereka mula melakukan ujian khas terhadap kekuatan lawan mereka itu. Skuad Harimau Malaya akan terbang ke Chengdu di China bagi menghadapi dua aksi persahabatan Tarikh 1 menentang pasukan tuan rumah iaitu pasukan China dan juga pasukan Syria. Kedua pasukan ini berada pada kedudukan yang lebih tinggi daripada pasukan negara, dengan China di tangga ke-80 dan Syria di tangga ke-94 berdasarkan ranking FIFA. Malaysia sudah pasti tidak boleh memandang rendah dengan kemampuan pasukan Syria dan juga China meskipun tidak pernah menentang mereka sebelum ini. Persiapan dilakukan secara berfokus dengan beberapa aspek penting yang ditekankan oleh ketua jurulatih iaitu Kim Panggon dalam sesi latihan. Ini merupakan pendedahan terpenting sebelum mereka bermain untuk pesta bola mereka dan seterusnya menyertai kejuaraan Piala Asia nanti. Giliran pasukan PDRM asal Tarim berdepan dengan kelab Indonesia. Selepas tewas kepada Selangor FC dalam aksi pramusim baru-baru ini, Persiraja Bandar Aceh mempergiatkan lagi persiapan dengan bersedia untuk turun menentang pasukan PDRM FC pada malam ini. Perkara ini disahkan sendiri oleh pasukan Sasaka Biru itu menerusi laman media sosial rasmi mereka semalam. Seperti perlawanan dengan Selangor FC tempoh hari, perlawanan persahabatan ini akan berlangsung di Stadium Harapan Bangsa Long Raya, iaitu di Bandar Aceh. Perlawanan ini dilihat dapat menjadikan medan pasukan The Corp untuk memantapkan lagi pasukan sebelum menentang pasukan Kuching City pada aksi tertunda Liga Super pada 10 September ini. Bagi Persiraja pula, ini akan membantu mereka untuk mengharungi saingan Liga 2 Indonesia dengan saingan bakal bermula pada 10 September nanti. Cabaran Persiraja telah dipokokkan lagi dengan kehadiran dua bekas bintang Indonesia iaitu Andik Firmansyah dan juga David Lally. Chelsea tewas mengejut kepada pasukan Nottingham Forest. Biarpun beraksi di Stamford Bridge, kelebihan itu gagal dimanfaatkan oleh kelab gegasi EPL iaitu Chelsea apabila mereka tewas mengejut kepada pasukan Nottingham Forest malam tadi. Nottingham Forest yang sudah pun tewas dua kali sebelum ini turun ke Stamford Bridge dengan misi tidak mahu kalah lagi dan akhirnya mereka berjaya melaksanakan misi itu dengan menang tipis ke atas Chelsea 1-0. Chelsea bergelut untuk menembusi gawang pasukan pelawat selepas anak buah Steve Cooper kekal berdisiplin menyerang segala serangan pasukan tuan rumah. Anthony Elanga yang baru saja menyertai mereka berjaya memecah kebuntuan pasukan apabila menjadikan gol pada minit ke-48. Beberapa perubahan dilakukan oleh Pochettino, tetapi segalanya serba tidak menjadi dan keputusan itu kekal sehingga tamat perlawanan. Kemenangan ini berjaya melonjakkan pasukan Forest ke tangga ke-9 Liga dengan mengumpul 6 mata, manakala Chelsea berada di tangga ke-11 dengan 4 mata. Haaland ledak hat-trick lagi. Erling Haaland berjaya meledak hat-trick ke-7 semenjak menyertai pasukan Manchester City untuk membantu pasukannya menuaskan pasukan Fulham 5-1 semalam. Julian Alvarez berjaya meletakkan City terlebih dahulu di depan melalui jaringannya pada minit ke-31 sebelum disamakan semula oleh pasukan Fulham menerusi jaringan Tim Rim pada 2 minit kemudian. Nathan Ake kemudiannya meletakkan City kembali di depan hasil tandukannya pada hujung separuh masa pertama. Erling Haaland masuk kembali pada separuh masa kedua dengan lebih meyakinkan apabila berjaya memulakan hat-tricknya pada minit ke-58 sebelum menyempurnakan sepakan penalti pada minit ke-70 dan melengkapkan hat-tricknya dengan jaringan kelima City pada masa kecederaan. Sebelum perlawanan tamat, City kekal menerajui Liga dengan jumlah 12 mata bersih dan menjadi satu-satunya pasukan yang mengumpul mata bersih setakat ini. Spurs benam Burnley 5-2. Pasukan Spurs yang turun ke Turf Moor semalam berjaya mengecewakan pasukan tuan rumah dengan jaringan 5-2. Burnley bagaimanapun terlebih dahulu di depan menerusi jaringan Lee Foster seawal minit ketiga, memberikan sedikit gambaran yang anak buah Vincent Kompany yang beraksi dengan sedikit baik berbanding perlawanan sebelum ini. Spurs kembali menyamakan kedudukan pada minit ke-16 hasil jaringan Son Heung-min. Cristiano Romero kemudian berjaya meletakkan Spurs di depan melalui jaringannya pada masa kecederaan sebelum separuh masa pertama tamat. James Maddison sekali lagi meletakkan namanya selaku penjaring untuk pasukan Spurs dengan meletakkan mereka
pasukan semakin selesa di depan pada minit ke-54. Son pula melengkapkan malam indah buat penyokong pasukan Spurs apabila dia berjaya melengkapkan hat-tricknya menerusi jaringan bola pada minit ke-63 dan juga pada minit ke-66, sekaligus mengembalikan keyakinannya untuk menjadikan gol. Burnley berjaya mendapatkan gol kedua mereka di penghujung perlawanan menerusi Josh Brownhill, tetapi itu sudah pun terlewat untuk mereka mengejar Spurs kembali. Newcastle tewas lagi. Newcastle United sekali lagi terpaksa menanggung kekecewaan selepas mereka kecunang kali ini kepada pasukan Brighton pula. Mereka kali ini beraksi penuh 11 pemain untuk kedua pasukan, tidak seperti ketika tewas kepada pasukan Liverpool pada minggu lalu yang beraksi dengan 10 orang pemain. Evan Ferguson nyata menjadi duri dalam daging selepas dia berjaya meledak hat-trick dalam perlawanan ini, menjadikan dia antara pemain termuda yang berjaya melakukannya dalam aksi Liga Perdana Inggeris. Newcastle yang dilihat serba tidak menjadi, akhirnya berjaya mencuri 1 gol menerusi Callum Wilson pada penghujung perlawanan. Mereka akan berdepan dengan pasukan Brentford 2 minggu lagi, yang juga merupakan lawan yang tidak boleh dipandang rendah seperti sebelum ini. Real Madrid berjaya bangkit ketewaskan pasukan Getafe. Real Madrid yang ketinggalan gol selepas pasukan Getafe berjaya berada di depan pada minit ke-11 melalui jaringan Borja Mayoral, kembali untuk menang mengatasi lawan mereka itu dengan keputusan 2-1 malam tadi. Mereka dilihat sedikit sukar untuk menembusi pihak pertahanan lawan walaupun menguasai hampir keseluruhan perlawanan. Selepas asakan demi asakan dilakukan, mereka akhirnya berjaya memecahkan kebutuhan menerusi jaringan Joselu pada minit ke-47. Ketika perlawanan dilihat seperti akan berakhir dengan keputusan seri 1-1, Jude Bellingham sekali lagi menjadi wira apabila berjaya menjadikan gol kemenangan pasukan pada minit akhir perlawanan, sekaligus berjaya memberikan 3 mata penuh untuk mereka terus mendahului Liga dengan 12 mata. Napoli tewas awal kali ini. Napoli gagal menggunakan kelebihan mereka yang berhasil dan gelanggang sendiri menentang pasukan Lazio pada awal pagi tadi. Selepas mereka tewas 1-2 kepada lawan tersebut, Luis Alberto meletakkan pelawak di depan dengan jaringan pada minit ke-30 dan kemudian Zielinski kembali menyamakan kedudukan selang 2 minit kemudian. Deci Kamara yang baru saja menyertai pasukan Lazio pada jendela perpindahan baru-baru ini berjaya menjadikan gol kedua pada minit ke-52 dan itu sudah cukup untuk memastikan kemenangan mereka. Napoli pula dilihat seperti musim lalu yang begitu suka diramal corak permainan mereka, dan kini mereka agak bergelut untuk menjadikan gol. Bayern tempuhi laluan sukar sebelum berjaya tewaskan Mönchengladbach. Bayern Munich terpaksa mengejar daripada belakang untuk kembali mengatasi pasukan Mönchengladbach 2-1 tengah malam tadi. Mereka terlebih dahulu ketinggalan apabila Mönchengladbach berjaya menjadikan gol pada minit ke-30 menerusi Ko Itakura. Bermula babak kedua, Bayern menggandakan asakan dan hasilnya jaringan Leroy Sané pada minit ke-58 untuk kembali menyamakan kedudukan. Penyerang muda pasukan Bayern, Matthias Tel, yang masuk menggantikan Leon Goretzka, berjaya menjadikan gol kemenangan pada minit ke-87 untuk memastikan 3 mata penuh berjaya dikutip daripada tempat lawan. Mereka kini berada di tangga kedua Liga, di belakang Bayer Leverkusen berkongsi 9 mata, tetapi berbeza daripada segi jaringan. Al-Ittihad mahu bayar 200 juta untuk Mohamed Salah. Al-Ittihad bersedia untuk membayar sebanyak 200 juta pound untuk mereka dapatkan pemain sayap pasukan Liverpool, iaitu Mohamed Salah. Liverpool bagaimanapun menolak tawaran tersebut, walaupun itu merupakan tawaran ketiga yang telah pun diberikan kepada mereka sebelum jendela perpindahan di Eropah ditutup. Cole Palmer bukan pilihan Pochettino. Pemilihan bintang muda Manchester City, Cole Palmer, untuk menyertai pasukan Chelsea adalah keputusan daripada pihak pengurusan tertinggi pasukan. Pengurus pasukan, Mauricio Pochettino mendedahkan yang dia tidak ada kaitan langsung dengan pemilihan Cole Palmer, kerana itu adalah pemilihan yang dilakukan oleh pihak atasnya. Agak mengejutkan kerana Cole Palmer beraksi dengan baik ketika mereka bermain di bawah Pep Guardiola sebelum ini. Sofyan Amrabat akan menjalani ujian kesihatan hujung minggu ini. Manchester United akhirnya berjaya mendapatkan pemain tengah Fiorentina, Sofyan Amrabat, sebaik saja sebelum jendela perpindahan ditutup. Dia bagaimanapun hanya dipinjam kerana Manchester United adalah terkait dengan urusan FFP. Kontrak Nicolas Pepe mungkin akan ditamatkan selepas kegagalan Nicolas Pepe untuk menyertai mana-mana pasukan ketika jendela perpindahan tempoh hari. Arsenal berkemungkinan besar akan menamatkan kontrak Nicolas Pepe dalam masa terdekat ini. Spurs gagal dapatkan Conor Gallagher dan juga Chalobah pada saat akhir. Spurs dilaporkan gagal untuk mendapatkan 2 pemain Chelsea, iaitu Conor Gallagher, selepas mereka gagal mencapai kata sepakat sehingga jendela perpindahan ditutup. Perbincangan berlarutan, tetapi ada beberapa perkara menyebabkan mereka gagal memutamatkan perjanjian tersebut.
Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solian. Assalamualaikum.